Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menggagahkan diri di pagi-pagi di hujung minggu ini, yang mana kebiasaan adalah waktu untuk kita rehat-rehat. Tetapi demi untuk kita menimba ilmu, untuk kita terus menambahkan pengetahuan kita, khususnya di dalam perkara yang paling kita yang penting bagi kita, iaitu agama, dapat kita bertemu pada pagi yang berkat ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita pada kuliah yang lepas kita telah masuk di dalam bab berkenaan tentang perkara-perkara fardu dan sunat dalam solat. Jadi pada pagi ini kita teruskan, kita buka halaman 373, kita lihat halaman 373 berkenaan tentang doa istiftah. Sesudah kita niat dan kita takbiratul ihram, kita angkat kedua tangan kita sejajar dengan bahu ataupun telinga, dan kita letakkan kedua tangan kita sama ada dengan meletak atau menggenggam, dan kita meletakkannya di atas dada kita. Seterusnya kita dianjurkan untuk membaca doa istiftah. Hal ini seperti mana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kita lihat di halaman 373, dan perenggan yang kedua tu, guru kami Al-Albani rahimahullah berkata dalam talkhis sifat salat Nabi, ringkasan sifat salat Nabi, perintah membaca doa istiftah adalah sahih, sehingga sudah selayaknya untuk selalu mengamalkannya. Maksudnya dia dituntut. Cuma kita lihat dalam perenggan yang berikutnya di kat bawah tu, sesungguhnya dalam masalah ini aku tidak menggunakan lafaz wajib kerana sebuah alasan, iaitu kerana aku belum menemukan seorang ulama pun yang berpendapat bahawa doa istiftah ni wajib. Jika ada, maka perkataanku itu bermakna wajib. Dan yang dimaksudkan di sini Syekh Al-Albani, apabila dia melihat keberterusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa istiftah ni, dia kata hal ini sangat dituntut. Cuma tak sampai kita nak kata doa istiftah ni wajib, kerana tidak ada dalil khas yang menunjukkan begitu. Tambah pula tak ada ulama yang kata macam tu. Jadi sedangkan hal ini kita kena raikan dalam kita nak mengeluarkan hukum. Tak boleh suatu hukum itu dikeluarkan dengan semudah sewenang-wenangnya. Baik, kita lihat hakikatnya ada banyak doa istiftah yang sabit daripada Nabi SAW. Ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang sedang. Tak tahulah tuan-tuan puan-puan dah hafal yang mana. Kalau belum hafal lagi, bolehlah kita mula yang ambil yang ringkas-ringkas. Kita lihat yang pertama, nombor 1 tu, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bis-salji wal ma'i wal barad. Itu yang pertama.
terjemahannya boleh baca kemudian lah, ya. Yang kedua, saya ingat rata-rata masyarakat menghafal yang ni, betul? Nombor 2, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, ucapan yang saya kira memang rata-rata masyarakat memang diajar sejak kecil untuk membaca ucapan ni, ya. Sesungguhnya solatku wa nusuki, nusuk apa? Tapi kita mula Allah Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Tengok tu. Ayat tu insya-Allah antara tujuan kita belajar supaya kita membetulkan kita punya ucapan tu, ya. Mana tambahan-tambahan tu kalau tak sabit, jangan dibacalah, ya. Jadi kita lihat Allahu Akbar kabira, tinggal lagi kita kena dipastikanlah, ya. Tapi kita melihat ya, seperti mana yang dibawakan oleh penulis, tidak ada, ya, lafaz tu, ya. Jadi lafaz tu kita KIV dululah, ya, sehingga dapat kita pastikan, ya. Yang ada, ya, tak ada lafaz tu. Jadi terus kepada wajah tu, wajhiyah, ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya, hidup dan matiku, ya, untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Perkataan-perkataan yang sangat agung, ya, hidup dan matiku untuk Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Perhatikan wa ana awwalul muslimin, kena check balik macam mana kita biasa ucapkan. Kerana ada yang mengatakan perkataan wa ana awwalul muslimin maknanya dan akulah orang Islam yang pertama, ya. Jadi ada yang berfahaman bahawa perkataan ni tak sesuai lah, sebab bukan kita orang Islam pertama. Jadi ada yang menukar jadi wa ana minal muslimin. Perkataan awal tu ditukar jadi min. Tak tahulah tuan-tuan puan-puan baca apa, ya. Yang mana yang min, jadi wa ana minal muslimin itu, ya, bukan lafaz yang warid, ya. Yang sabit adalah wa ana awwalul muslimin, ya. Mereka orang yang kata yang menukarnya kepada min dan akulah sebahagian daripada orang Islam, bukan dan akulah orang pertama orang Islam. Dia kata sebab kita ni sebahagian, bukan orang pertama. Jadi mereka menggunakan hujah akal lah di situ, ya. Sedangkan kalau kita perhatikan perkataan kita dan akulah orang pertama Islam, memang tak dinafikan zahirnya menyalahi realiti, sebab kita ni bukan orang yang pertama. Tetapi adakah ini nak mengatakan bahawa perkataan tu salah? Tak. Kalau kita lihat penjelasan di bawah tu, ya, hakikat ini, perkataan ini, ya, sebenarnya menggambarkan semangat kita, ya, menggambarkan kedepannya kita, ya, di dalam apa juga hal-hal yang membabitkan tuntutan agama, ya, sebagai membuktikan keislaman kita. Kitalah orang yang pertama, ya, ke depan dalam apa juga amalan, dalam apa juga tuntutan, ya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan dan akulah orang Islam yang pertama, ya. Saya kira kalau kita dalam budaya percakapan pun ada perkataan macam tu, boleh faham, ya. Bila apa-apa kita kata nak menunjukkan semangat, kita kata akulah yang orang pertama, akulah orang yang pertama yang sampai, akulah orang pertama yang buat, ya. Yang dimaksudkan itu tak semestinya yang pertama dari segi itu, tapi dari segi semangat dia, dari segi, ya, orang kata dari segi kesungguhan, ya, dan seumpamanya. Baik, itu yang kedua. Kita lihat surat sebelah 376. Yang ketiga kita lihat, ini yang ringkaslah, ya, siapa yang tak hafal lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, ya. Atau yang keempat, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini macam biasa je dengar. Ini biasa dengar kat mana? Hari raya kan?
Ha? Macam mana hari raya? Macam mana datang lafaznya? Kita ingat doa bintang yang mula-mula, jadi baru lepas raya tu. Macam mana? Oh, digabung. Ya. Yang mula-mula yang biasa dah masuk. Tak, lepas yang kedua wajah tu wajhiya lillazi, lepas tu gabung ni pula Allahu akbar kabira. Oh, yang mula-mula. Oh, Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila, wajah tu wajh. Okey. Jadi itu dipanggil two in one. Dan itu juga dipanggil tak boleh. Ya, jangan digabungkan. Ya, jangan digabungkan sebab Nabi tak buat macam tu. Itu mudah kaedah dia. Ya. Jangan digabungkan, ya. Sebagaimana lagi parah, jangan nak dihimpunkan semualah. Ya. Kerana Nabi tak buat macam tu. Ya. Jadi kita dalam kita beramal, di samping kita beramal dengan lafaznya, ya, kita juga beramal dengan caranya. Ya, kerana jangan seperti mana kita terikat dengan lafaz, kita juga terikat dengan cara. Kalau tidak kita akan kontradiksi. Ya, kenapa dalam lafaz kita terikat, tapi dalam cara kita memandai-mandai, kita gabungkan, kita dahulukan yang ni, kita lewatkan yang ni. Tak boleh, ya. Jadi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ke ini yang ada yang bertanya tadi? Puan tanya tadi? Ya. Tapi dia kata Allahu akbar kabira wajah tu wajhiya lillazi, macam mana? Ini kita gabung dengan wajah tu. Tapi dibaca semua ke? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Tak apalah. Walaupun insya-Allah kita dah tahu jawapan, ya. Kita lihat nombor 4 tu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita lihat di bawah terjemahan tu, terjemahan doa tu, bawah tu, seorang sahabat pernah mengawali solatnya. Pernah mendahulukan solatnya dengan membaca doa ini, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, aku sangat takjub, ya, aku sangat takjub atau aku sangat kagum dengan doa tersebut, sampai pintu-pintu langit terbuka kerananya. Ya, di sini Rasulullah menceritakan tentang hasil yang berlaku ketika mana seorang sahabat membaca doa tadi tu. Ya, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira sehingga ke hujungnya. Ya, nak mengatakan apa? Nak mengatakan bahawa fadilat yang sangat besar. Ya, pintu-pintu langit terbuka untuk diangkat dan dipersembahkan kepada Allah. Kerana doa-doa yang zikir-zikir yang dibaca itu adalah apa? Itu adalah Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Ini apa? Ini apa ni? Ini adalah puji-pujian kepada siapa? Kepada Allah. Yang ini ditujukan kepada siapa? Kepada Allah. Jadi ia akan dipersembahkan kepada Allah, ya, untuk diperkenankan oleh Allah dan dibalas dengan ganjaran. Jadi sehingga pintu-pintu langit terbuka untuk diangkat menghadap kepada Allah, ya, subhanallah. Kita lihat yang kelima. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ini mungkin yang paling ringkas lah, ya. Ke ada lagi? Mungkin ada. Dan ini antara yang terringkas lah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, ya. Sekali lagi kita lihat di bawah tu, seorang sahabat yang lain memulai salatnya dengan membaca doa ini, lalu Nabi SAW bersabda, aku melihat 12 malaikat berlumba-lumba mencatatnya, siapakah di antara mereka yang akan, ya, menyampaikannya kepada Allah. Ya, sekali lagi, bagaimana perkataan yang sedikit tetapi ternyata kedudukannya sangat besar, nilainya sangat tinggi, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang difahami oleh para malaikat. Ya, kerana itu mereka berlumba-lumba untuk nak mengangkatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa poin yang kita nak kata kat sini sebenarnya? Apa poin yang ingin disampaikan di sini? Nak mengatakan bahawa sebenarnya di dalam berdoa, di dalam zikir, persoalan dia bukan tentang panjang pendek doa yang kita nak baca. Bukan lagi panjang, lagi apa?
menjela-jela kita baca, seperti yang kita lihat di kalangan masyarakat. Seolah-olah ada tanggapan kalau doa tu lagi panjang, ya, lagi tinggi nilainya. Kita lihat banyak kadang-kadang ada tukang baca doa, ustaz tekong baca doa, kan, dijemput khas untuk nak baca doa. Jadi dah keadaan macam tu, dah ada jemput macam tu, yang mana insyaAllah kita sedia faham bahawa hal ini tidak ada dalam agama. Tetapi apabila diadakan, ustaz tu pun datang, ya, dalam majlis apa-apalah, ya, majlis akikah ke, majlis kenduri ke, apa-apalah. Dah ustaz dalam macam tu, keadaan dia macam tu, dia jemput dan sebagainya, orang-orang semua tunggu je, ya. Dia orang tengok dia tengok dia orang, kan. Lepas tu apa lagi? Tinggal lagi ustaz tu kena baca doa yang panjang-panjang lah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kan. Seakan-akan kalau dia macam tu, baru okey. Baru tuan rumah akan bagi habuan, ya. Kalau tidak, komplain. Dah jemput khusus macam ni, baca doa makan je. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Apa ni? Habis dah. Ada persepsi yang sebenarnya perlu diperbetulkan di dalam masyarakat kita. Jadi kita kata sebenarnya itu bukan ukuran, sebaliknya ukurannya adalah sejauh mana ketepatan dia dengan petunjuk Nabi SAW. Itu sebenarnya kayu ukuran kehebatan atau tidak sebuah doa atau zikir yang kita baca. Maka kita kena percaya, kita kena yakin kalau itu doa yang diajar oleh Rasulullah, itu adalah doa yang apa? Terbaik, yang paling hebat, yang paling agung, yang paling tinggi nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu dia ajar kepada kita. Masakan Rasulullah akan mengajar kepada kita satu yang apa, rendah standardnya daripada sehebat-hebat orang Rasulullah. Masakan doa-doa yang diajar adalah yang rendah kedudukannya? Sama sekali tidak. Ya, apa juga yang diajar oleh Rasulullah, itulah yang paling baik, itulah yang paling bermanfaat buat kita. Jadi jangan sekali-kali kita ganti dengan benda yang terbaik yang datang daripada Nabi dengan sesuatu yang tentu saja kurang baik kalau datang daripada orang lain. Itu yang kurang baik kalau bukan tertolak sama sekali, ya. Itu bukan, ya, satu tindakan yang betul lah, ya. Jadi akhirnya kita kata hendaklah kita ikut dan beramal dengan apa yang datang daripada Nabi SAW, dan kita tak nak cari gantinya, kerana itu yang terbaik, ya. Baik, jadi akhirnya terpulang, kalau kita dapat hafal, ya, sebaiknya adalah apa? Sebaiknya kalau dihafal doa-doa yang berbagai ini dan diamalkan secara bergila-gila, kerana itu yang dilakukan oleh Nabi. Ini semua dibaca oleh Nabi. Tengok, Nabi hafal semua, kan? Sebaiknya apa? Kita pun buat begitu, dan kita amalkan pun begitu. Kita kalau ada kemampuan, kita baca yang pertama, ada hari lain kita baca yang kedua, solat yang lain kita baca yang ketiga. Nampak? Nak mengatakan bahawa betapa luasnya ruang untuk kita nak beribadah, kan? Sebenarnya tak perlu kita nak mengada-ada, kan? InsyaAllah kita tanya orang-orang kat luar tu yang duduk, mereka cipta doa yang menjela-jela. Kita tanya dia, awak ni dah baca ke semua? Dah hafal ke semua doa istiftah ni yang berbagai ni? Sampai awak nak bawa, nak tukar, nak ganti dengan yang lain. Mereka, perbuatan mereka seolah-olah yang sunnah ni semua dah amal dah, sampai dah boring. Subhanallah, kita ganti yang lain pula. Ya. Tapi bila kita tengok realitinya adalah apa? Saya kira sebaliknya. Sunnah tak hafal, sebab tu dia kena ganti yang lain, sebab dia tak hafal yang sunnah, kan? Jadi ini adalah satu yang jelas bercanggah dan merugikan orangnya, ya. Baik, itu tentang doa istiftah, ya. Sesudah kita membaca doa istiftah, ya,
Kita yang ke Nombor 6 tu yang ada bracket-bracket tu apa maksudnya? itu maknanya tambahan-tambahan dalam riwayat yang lain. Ya. Kita bacakan. Baca semua. Cuma di situ nak tepat dalam menyebutkan riwayat, kerana ini semua kembali kepada riwayat. Ini semua hadis. Doa-doa ini adalah hadis, datang daripada mulut Nabi SAW. Jadi dalam masalah hadis, dalam masalah riwayat, perlu tepat. Ini kelebihan, satu aspek yang sangat ditekankan oleh para ulama hadis. Termasuk dalam doa. Doa ni bukan kita nak boleh reka-reka cipta, nak tambah satu kataan, nak kurangkan satu kataan. Tak boleh. Ya, nak mengatakan ketepatan ulama hadis. Maka semua doa-doa ni yang nombor 1, 2, 3, 4, 5, ini semua hadis sebenarnya. Ya, sekadar untuk kita tambahkan kefahaman kita. Jadi yang dalam kurungan tu, dia adalah riwayat-riwayat. Dalam riwayat, satu riwayat tak ada tambahan tu. Tapi dalam riwayat yang lain, doa istiftah yang sama, tetapi ada tambahan lafaz tu. Jadi sebagai amanah, ya, supaya kita jujur dalam kita menukilkan satu hadis, satu doa daripada Nabi, maka dijelaskan yang mana tambahan-tambahan tu. Walau apa pun kita kata, kalau nak baca semua termasuk dalam kurungan, boleh. Kalau nak baca tanpa yang dalam kurungan, seperti mana sebahagian riwayat, pun boleh. Ya, itu maksudnya. Ya. Baik, saya ingat yang paling pendek apa? Nombor 8 tu. Allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa'afini. Ya, ini macam doa ketika duduk antara dua sujud. Kan? Ya, cuma doa antara dua sujud tu lagi panjang, ya. Allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa'afini. Ya. Tinggal lagi hafal tak hafal je lah, ya, insya-Allah. Baik, kita lihat halaman 378. Seterusnya, selepas doa istiftah ada isti'adzah. Apa artinya isti'adzah? Iaitu bacaan kita a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ia merujuk kepada bacaan isti'adzah sebelum kita nak baca Al-Fatihah. Sebelum kita nak baca Al-Fatihah, kita perlu membaca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Hal ini seperti mana dalam firman Allah, ya, dalam surah An-Nahl ayat yang ke-98, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ya. Jadi membaca isti'adzah, ya, di awal rakaat itu, ya, hukumnya adalah wajib. Ya. Kerana dia adalah satu perintah, seperti yang dapat kita lihat dalam ayat Al-Quran yang kita baca tadi. Ya, boleh gariskan perkataan apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah, gariskan perkataan hendaklah tu. Ya, hendaklah itu dalam bahasa Arab fasta'idz, membawa maksud kata perintah. Ya, kata perintah, kaedahnya dalam kaedah usul fiqh kata, bila ada kata perintah dalam Al-Quran atau hadis, maknanya wajib. Itu kaedahnya, maknanya wajib. Ya. Baik, maka wajib kita membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kalau tak baca apa jadi? Berdosa. Barakallahu fiik. Ya. Itu definisi wajib. Kena baca, kalau tak baca berdosa. Ya. Itu yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Tentang membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, sekadar kita nak menambahkan ilmu kita, ada 3 lafaz. Mungkin kita tak pernah dengar. Mungkin selama ni kita hanya tahu satu lafaz je, iaitu a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Cuma nak disebutkan di sini, telah sabit dalam hadis, ya, bahawa Nabi membaca ada 3 macam bentuk isti'adzah. Ya. Kita lihat halaman 379 dekat bawah sekali tu, ya. Ini antaranya, ya. Tulislah nombor berapa? Kalau a'udzubillahi minasyaitanirrajim itu nombor 1. Ini nombor 2 lah, ya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim macam biasa, tapi ada tambahan, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya. Ini pun boleh kita perbagaikan bacaan isti'adzah kita, kerana
Nabi buat macam tu, ya. Kita amal dengan sunnah Nabi, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, ya. Kena hafal lah, ya. Okey, kita lihat sebelah, muka sebelah. Di atas sekali itu nombor 3, ya. A'udzubillah, ada tambahan sikit, As-Sami'il Alim, ya. A'udzubillahi As-Sami'il Alim minasyaitonir rajim, ya. Atau ditambah lagi. Jadi boleh kita kata ada 4 lah, ya. Boleh kita kata a'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim, ya. Atau ditambah sampai habis, ya, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, ya. A'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, ya. Jadi inilah lafaz-lafaz isti'adzah yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dianjurkan untuk kita beramal dengannya. Yang mana sebenarnya kalau kita lihat, barangkali ada yang bertanya kenapa ada banyak-banyak lafaz macam ni? Apa hikmah? Boleh kita kata hikmahnya, antara hikmah yang dapat kita sebut adalah supaya kita, apa kata, supaya kita daripada situ, supaya kita tak jemu, ya, supaya kita tidak jemu dengan satu lafaz. Ini memang fitrah manusia, bila dah satu lafaz dia akan wujud perasaan jemu itu. Maka apabila diperbagaikan, dia akan mengembalikan apa? Kalau jemu lawan dia apa? Alert. Mengembalikan fokus dia. Dia mungkin perhatian dia, mengembalikan perhatian, ya, dan fokus dia. Jadi bila dia nak baca tu, dia akan, okey, aku nak baca isti'adzah macam mana? Dia akan fikir. Jadi dia bukan auto mode, bukan autopilot. Solat je, Allahu akbar, ting, auto. Dia baca, tak ada fokus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia seret terus. Tak ada penghayatan. Jadi bila dia ada fokus, bila ada perhatian, dia akan ada penghayatan. Yang mana ini yang sebenarnya yang sangat-sangat perlu, ya, aspek yang sangat penting dalam solat. Kerana penghayatan atau istilahnya adalah khusyuk, ya, khusyuk. Jadi apabila diperbagaikan, akan ada khusyuk dan akan ada lebih penghayatan dalam solat yang dikerjakan, ya. Baik, kita lihat nombor 1 kat halaman 380 tu, melirihkan tu, betulkanlah, memperlahankan bacaan ta'awudz. Memperlahankan, kan, ya. Maknanya dibaca secara apa? Secara berbisik, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim tu dibaca secara berbisik. Ia wajib, ya, dan dibaca secara bisik, ya. Hal ini tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan kalangan para ulama. Para ulama semua sepakat tentang ni. Berbeza dengan bacaan bismillah seterusnya, nanti kita akan sebut, ya. Cuma Imam Syafi'i, sekadar point saja, Imam Syafi'i melihat bahawa ada pilihan, sama ada nak dibaca kuat atau dibaca secara perlahan, ya. Itu pendapat Imam Syafi'i. Maknanya lepas ni kalau kita tengok imam, tak tahulah, pernah nampak imam kat masjid, Allahu akbar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, pernah nampak? Kalau lepas ni nampak, tak adalah. Jangan terkejutlah. Itu satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Cuma kita tengok masyarakat ni kata mazhab Syafi'i tak pernah buat pun. Apa pasal? Ya. Baik. Tapi insya-Allah kita kata majoriti para ulama kata sunnahnya perlahan, ya. Baik. Yang pertama, memperlahankan bacaan ta'awudz. Yang kedua, membaca ta'awudz pada setiap rakaat, ya, pada setiap rakaat. Tadi yang kita sebut tentang wajib tadi, itu rakaat yang pertama. Itu tak ada selisih, tak ada, ulama sepakat rakaat yang pertama tu, ya. Cuma dalam masalah, kalau solat tu lebih daripada satu, bagaimana pula dengan rakaat yang kedua, ketiga dan seterusnya? Perlukah membaca
isti'adzah, ya. Ada perselisihan di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, pendapat Ibnu Hazm, seorang ulama mazhab Zahiri. Kita ada sebut sebelum ni, ya, mazhab Zahiri, mazhab yang kelima kalau kita nak kata, mazhab kelima dalam fiqh, mengatakan bahawa hukumnya adalah wajib membaca isti'adzah pada setiap rakaat, ya. Dan saya melihat pendapat yang pertama ni disokong oleh penulis kitab fiqh practice ni, ya. Itu maksudnya membaca ta'awudz pada setiap rakaat, maknanya wajib. Itu cuma nak kata bahawa itu pendapat yang pertama, ya, pendapat sebahagian para ulama, ya. Mereka berhujah dengan keumuman ayat tentang isti'adzah dalam muka surat 378 tu, surah An-Nahl ayat yang ke-98. Mereka menjadikan ayat Al-Quran itu, dan apabila kamu membaca Al-Quran hendaklah kamu meminta perlindungan. Mereka menjadikan ayat itu sebagai asas, ya, mengatakan bahawa wajib baca isti'adzah pada setiap rakaat. Pendapat yang kedua, pendapat jumhur, pendapat majoriti para ulama, ya, mereka kata kewajipan itu, kewajipan baca auzubillah, ya, hanya pada rakaat yang pertama, ya. Adapun pada rakaat yang seterusnya tidak wajib, ya. Maknanya kalau tak nak baca pun tak apa, ya. Itu pendapat jumhur. Adapun pendapat yang ketiga, mazhab Syafi'i, yang saya kira yang diamalkan oleh masyarakat, ya, pada rakaat yang kedua dan seterusnya, mazhab Syafi'i kata sunat, ya. Yang wajib hanya rakaat yang pertama, ya. Baik, kesimpulan kita apa? Pendapat yang mana? Pertama, kedua, ketiga, ke ada yang keempat? Keempat, mazhab liberal lah, suka hati awak lah. Mana yang rajih, ya? InsyaAllah kita kata yang rajih, ya, yang terbaik, kita kata yang rajihnya adalah jalan selamat, ya, iaitu kita baca isti'adzah itu pada setiap rakaat. Kerana kalau kita baca isti'adzah pada setiap rakaat, takkan ada sesiapa yang kata kita salah. Itu jalan selamat lah. Kalau kita baca pada setiap rakaat, ya, sama ada atas anggapan bahawa itu wajib atau sunat, itu, ya, kembali kepada, ya, kesimpulan kita, ya. Tapi kalau kita baca pada setiap rakaat, kita akan keluar daripada perselisihan para ulama, ya. Itu yang kita kata yang rajih lah, insyaAllah, dalam masalah ni, ya. Baik, kita lihat halaman 381, ya, berdiri dalam atau berdiri pada solat fardu, ya. Baik, berdiri dalam solat fardu ia adalah satu syarat, ya, syarat dalam solat fardu secara khasnya, seperti mana dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 238, ya, di mana Allah kata, berdirilah kerana Allah dengan khusyuk, wa qumu lillahi qanitin. Itu dia punya petunjuk dalil dia. Berdirilah, nak garis-gariskanlah, berdirilah. Jadi di situ adalah kata perintah. Sekali lagi, ya, sekali lagi kita mengaplikasikan kaedah usul fiqh. Berdirilah kerana Allah dengan khusyuk, maknanya berdiri dalam solat. Maka itu adalah kata perintah, dan kata perintah membawa erti wajib, ya. Jadi wajib kita berdiri. Begitu ada hadis kat bawah tu, di mana Nabi ada menyebut dalam hadis yang ya, sedikit panjang, tapi ya, dalam satu rangkapnya Rasulullah kata, salli qa'iman, salatlah sambil berdiri, ya. Maka kerana itu kita melihat itu yang dilakukan oleh Nabi. Nabi ketika solat fardu, ya, bahkan ketika solat sunat pun, ya, Rasulullah, ya, berdiri ketika mengerjakan solatnya, ya. Baik, itu ketika solat fardu dan solat sunat. Solat fardu secara khasnya berdiri adalah wajib, ya. Kat bawah tu, perenggan yang kedua kat bawah halaman 382 tu, ya, ada pun ketika dalam keadaan takut, ya. Ketika dalam keadaan takut,
ya. Maknanya ketika dalam keadaan takut apa artinya? Maknanya ketika perang atau ketika kita sedang lari daripada musuh yang mengejar. Ini mungkin buat sekarang ni tak dapat bayangkan lah, ya. Tapi ya, jika berlaku maka ini keadaan dia, ya. Kalau dalam perang maka boleh kita solat dalam apa juga keadaan kita, ya. Berlari ataupun menunggang, ya, dalam keadaan berlari ataupun menunggang ataupun dalam keadaan berkenderaan boleh kita solat. Kita tetap kena solat, cuma diberi kelonggaran untuk kita solat, ya, bergantung kepada keadaan kita, ya. Sama ada menghadap kiblat ataupun tidak, ya. Nak mengatakan betapa pentingnya solat untuk dikerjakan dalam keadaan apa juga, ya. Itu kalau dalam keadaan takut. Kalau dalam keadaan sakit, syarak memberi kelonggaran, ya. Kita lihat hadisnya, salatlah sambil berdiri, ya. Jika bukan tidak sanggup, ya, jika kamu tidak mampu, kan? Saya ingat itu lagi tepat. Jika kamu tidak mampu, maka lakukanlah sambil duduk. Jika kamu tidak mampu, maka laksanakanlah dengan berbaring pada salah satu, tak payahlah, pada salah satu tu tak payahlah, ya. Maka laksanakanlah dengan berbaring pada sisi, ya, pada sisi. Macam tu, ya. Boleh, ya. Jadi itu ketika sakit. Berdiri kalau mampu, jika tidak duduk, kalau tak mampu juga berbaring pada sisi, ya. Baik, itu ketika sakit. Tentang solat sunat pula, ya, tak kira apa solat juga sunat, ya, yang kita nak lakukan. Solat sunat diberi pilihan untuk kita, sama ada kita nak berdiri, duduk ataupun baring sekalipun. Walaupun tak ada uzur, kita diberi pilihan, ada kelonggaran di situ. Kita sebut tadi solat fardu wajib berdiri, tapi dalam solat sunat secara amnya, ya, solat malam ke, solat duha ke, apa juga solat, kita diberi pilihan untuk solat secara duduk, ya. Kita lihat halaman 384 hadisnya, ya, tengok hadisnya. Barang siapa yang mengerjakan solat sambil berdiri, maka itulah yang paling utama, paling afdal. Ini kalau dalam solat sunat, ya. Barang siapa yang mengerjakan solat sambil duduk, maka pahalanya separuh pahala orang yang mengerjakannya. Boleh nak duduk, tetapi kena ingat pahala separuh lah, ya. Barang siapa yang mengerjakan solat dengan berbaring, maka pahalanya separuh pahala orang yang mengerjakan sambil duduk. Ya, itu keadaan kalau kita solat duduk atau baring ketika solat sunat, ya. Baik, sekiranya seseorang itu memilih untuk solat duduk, atau ini dalam solat sunat lah, atau terpaksa solat duduk, ya, ketika fardu ataupun sunat, ya, terpaksa duduk. Keadaan duduk yang macam mana dia kena duduk, ya. InsyaAllah duduk ni ada duduk ada macam-macam style. Ada insyaAllah, kaki ke atas, ke bawah, ke tepi, kan. Baik, macam mana, ya? Syekh Al-Albani rahimahullah, dia mengatakan hendaklah dipilih cara duduk yang sabit dalam sunnah. Cara duduk yang sabit dalam sunnah ketika solat. Jadi kalau kita lihat cara duduk yang sabit dalam sunnah ni ada dua je lah. Iftirash macam mana? Kaki kiri kita bawah punggung kita dan dilepaskan ke atas tanah, manakala kaki kanan diangkat, ya. Itu iftirash. Itu cara duduk yang pertama. Atau tawarruk, dengan kaki kiri bersilang di bawah kaki kanan, manakala kaki kanan ditegakkan, ya, seperti dalam iftirash. Maka itu yang salah satu daripada duduk ini yang perlu, cara duduk ini yang perlu dipilih.
Kalau sekiranya seorang itu solat duduk, jika dia mampu. Jika dia mampu, sama ada iftirash atau tawarruk, ya. Kalau dia tak mampu, baru diberi pilihan, ya, sama ada nak bersila atau nak apa? Kaki ke depan apa? Melunjur, ya. Menunjurkan kaki ke depan, ya. Itu kalau tak mampu nak iftirash atau tawarruk, ya. Tentang masalah berdiri ketika solat, ya, boleh sekiranya perlu untuk berdiri dengan bertongkat atau dengan sandar pada dinding, ya, jika tak mampu nak berdiri sendiri, ya, kerana seperti mana yang telah sabit daripada perbuatan Nabi, bahawa ketika Nabi sudah lanjut usia, baginda, ya, mengambil tongkat, ya, dan mengambil tongkat ketika solat, ya. Ada satu seperkara lagi. Kita lihat halaman 384, ya, dekat tengah-tengah tu, ya. Pahala orang yang sakit dan orang yang sedang melakukan safar, safar maknanya musafir, sama seperti pahala orang yang sehat dan mukim. Ini untuk kita betulkan kefahaman kita. Bagaimana kalau seorang itu sakit atau seorang itu musafir? Kalau orang sakit, maknanya dia tak boleh berdiri lah, ya. Kalau orang musafir, maknanya akan ada solat-solat yang dia tak dapat nak lakukan, ya, atau yang disyariatkan untuk dia tinggalkan. InsyaAllah kita tahu kan, bila orang musafir, ada solat-solat sunat yang dia tak boleh nak buat, seperti rawatib lah, kan. Rawatib ni Rasulullah tak buat, kan. Kita kata bukan sepertilah yang ditinggalkan, kerana manakala yang lain tetap boleh dilakukan, yang perlu ditinggalkan, ya, iaitu solat rawatib, kecuali solat sunat qabliyah subuh, ya. Ketika orang sakit, di mana dia tak mampu nak berdiri, maka dia terpaksa duduk atau baring. Dan ketika orang musafir, ada solat yang dia ya, tak dapat nak lakukan, ya. Tentang hal ini, ya, ada hadis, kita lihat kat bawah tu. Jika seorang hamba sakit atau melakukan safar atau bermusafir, maka akan ditulis baginya pahala seperti yang dia kerjakan ketika dia mukim dan sehat. Maknanya dia kena jangan dirisaulah, ya, jangan dia risau. Kalau dia jatuh sakit, jangan dia risau tentang pahala yang terkurang baginya. Tidak, ya. Sekiranya, dia ada syarat jugalah, sekiranya ketika dia sehat, dia jaga solat, ya, dia lakukan dengan betul, maka dia berdiri seperti mana yang wajib, ya. Kalau gitu keadaan dia ketika sehat, maka kalau dia sakit, dia terpaksa duduk, dia tak perlu nak risau tentang pahala berdiri tadi tu. Kita ingat lagi kan, kalau duduk, kalau secara pilihan, pahala kurang kan, seperti dalam hadis kita baca tadi. Tapi bagaimana kalau orang tu duduk bukan kerana pilihan, tapi kerana terpaksa? Adakah pahalanya kurang? Itu soalan dia. Boleh faham, ya? Adakah pahalanya kurang juga sedangkan dia terpaksa duduk? Jawapannya tidak. Dia tetap mendapat pahala penuh, ya, kerana dia terpaksa. Begitu juga dengan orang yang musafir, ya. Adakah bila dia musafir terkurang pahala dia kerana dia tak dapat nak lakukan ibadah-ibadah yang tertentu, seperti rawatib tadi, ya. Yang rawatib tadi memang dia kena tinggalkan. Tapi ada juga yang ibadah sunat yang dia tak dapat nak jaga kerana sibuk dengan musafir, dengan urusan perjalanan dia. Adakah dia situ terlepas juga? Jawapannya tidak. Ini kita betulkan fahaman kita lah, InsyaAllah boleh faham, ya. Kalau kita sakit lutut ni, kita berdiri dulu dan duduk. Boleh. Ada pilihan, ya. Sekiranya kita mampu nak berdiri, maka kita lakukan sedaya mampu kita lah, ya.
Kalau dia dapat berdiri sekejap, lepas tu dia dah penat, tak larat, maka dia lakukan yang mana yang yang mampu, ya, sedaya upaya, ya, itu syarat dia, ya. Sungguhnya Allah tidak membebankan seorang itu kecuali dengan yang dia mampu, ya. Maka kalau dia sedaya upaya nak berdiri, maka itu menunjukkan kesungguhan dia tu, yang tentu sahaja tidak akan terlepas daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tapi kalau dia kata aku tak mampu, kita lihat, ya, kita lihat. Ini mungkin sekadar untuk kita muhasabah. Sekiranya seorang itu sakit, lalu dia solat duduk, kita kata kat dia, kenapa awak tak berdiri? Dia kata, aku sakit lah. Baik, aku tak boleh nak berdiri lah. Baik, di sini kita kata apa? Adakah kita nak kata kat dia, berdirilah, kau mampu? Orang tu kata, tak, aku sakit lah. Baik, mana? Dia kena berdiri ke kena duduk? Kalau dia dah kata dia tak mampu, itu dia lebih tahu. Jangan ada orang datang, kau mampu, berdiri, jangan duduk. Lah, ada kawan tu kata dia tak mampu, dia tak mampulah. Itu antara dia dengan Allah lah, kan? Cuma itu daripada kita ni, orang yang kedua ni, orang yang luar ni. Itu Itu interaksi kita dengan dia, kedudukan kita dengan dia. Kalau dia dah kata dia tak mampu, maka kita akan kata kat dia, duduk, kan? Sebab dia dah kata dia tak mampu. Adapun orang itu sendiri, di sini dia kena apa? Bertakwa kepada Allah sedaya yang dia mampu. Dan di situ dia kena jujur lah. Di situ dia kena jujur. Sekiranya dia tahu bahawa dia mampu berdiri, walaupun sekejap, maka dia kena berdiri. Itu tanggungjawab dia dengan Allah, yang mana Allah akan persoalkan, kenapa kamu tak berdiri sedangkan kau boleh, walaupun sesaat dua. Apa dia nak jawab? Itu dia kena jawab. Kalau kita tak boleh nak jawab untuk dia. Kau boleh berdiri sesaat, boleh kan? Mana awak tahu? Tapi dia tahu, boleh, tak boleh langsung, boleh sekejap. Itu dia. Maka kalau dia boleh sekejap, maka dia berdiri sekejap. Masa dah rasa lengah sikit, ketak-ketak sikit, ada duduk dah. Gitu, ya, insya-Allah. Baik. Boleh ke? Kau dah cukup dah? Ini baru sampai mana ni? Baru sampai berdiri. Tak baca Al-Fatihah lagi. Ingat cukup lah? Cukup ke? Kalau ada sebarang tanya, doa iftitah ni perlu kita baca dalam solat sunat. Doa iftitah perlukah dibaca pada solat sunat? Ya, perlu dibaca. Dia dianjurkan untuk dibaca. Kita tak kata wajib, dianjurkan. Bila kita tidak ada pilihan untuk membayang sunat rawatib secara duduk, bagaimana cara kita? Adakah caranya sama seperti seorang yang tidak boleh berdiri, yang sakit dan tidak boleh? Sekali lagi, kita diberi pilihan untuk melakukan solat sunat rawatib dalam keadaan duduk. okey. Maka kita nak tahu macam mana cara nak melakukan sembahyang tu. Sebab ada kita perlu angkat tangan seperti macam biasa, dan kemudian bila sujud macam biasa, kemudian ataupun duduk kita takbir. Ya. Kita kata macam ni lah. Kalau sekiranya seorang itu solat duduk kerana terpaksa atau pilihan, ya, yang bezanya adalah dia duduk je. Manakala yang lain kekal seperti biasa atau sedaya upaya, ya, diikut biasa, ya. Macam mana? Okey, mungkin ada perincian sikit lah. Dari segi takbir, angkat tangan, takbiratul ihram, itu macam biasalah, kerana tidak ada halangan di situ. Meletakkan kedua tangan di atas dada, itu tak ada halangan, ya. Cuma masalah ketika rukuk. Ya, ketika rukuk di sini kita kata
ada dua keadaan lah, atau ada dua cara. Sama ada dengan dia berdiri dan rukuk seperti biasa, ya, atau dengan dia ke depan sikit, ya, sambil dia duduk, ya, bila dia nak rukuk, Allahu Akbar, ya, dan dia ke depan sikit. Ya, ini kita nampaklah macam kalau dalam kapal terbang kan, ya. Dalam kapal terbang dia buat macam itulah, kerana itu yang mampulah, ya. Dan ketika sujud, macam ketika i'tidal, dia duduk balik, ya, macam dia berdiri tadi, dia duduk balik, itu keadaan dia berdiri, ya, duduk dalam keadaan duduk, ya. Dan ketika sujud, dia sujud seperti biasa, ya, atau dengan dia lebihkan sedikit daripada rukuk tadi, ikut kemampuan, ya. Maka prinsipnya adalah apa? Sedaya upaya dikembalikan kepada asal, ya. Macam dalam rukuk tadi, asalnya dia kena berdiri. Maka kalau dia berdiri dan dia rukuk, dia boleh, itu yang dia kena buat, ya. Tapi kalau dia tak mampu, maka dia hanya solat duduk je daripada mula sampai akhir, ya, maka itu yang dia kena lakukan. Dalam solat sunat, dia beri pilihan untuk solat duduk, dengan erti kata apa? Daripada mula sampai akhir, pilihan dia. Tapi kalau ketika dia nak rukuk, dia nak berdiri dan dia rukuk seperti biasa, kita kata itu terpulang pada dia, kerana itu asalnya. Tapi kalau dari segi tak mampu, maka tak mampu, dia solat duduk daripada mula sampai akhir lah. Atau pilihan, dia nak pilih untuk duduk daripada mula sampai akhir, ketika rukuk pun dia nak ke depan macam tu je, boleh? Boleh, kan? InsyaAllah. Sujud pun begitu, asalnya dia kena sujud, ya. Tetapi kalau sekiranya dia memilih untuk sekadar kedepankan lagi sedikit, ya, berbanding dengan rukuk tadi, itu pilihan dia, ya. InsyaAllah, ya. Kita kan tak ada kursi nak duduk, dia duduk macam tak ada tengok macam duduk je, atau duduk yang boleh mampu. Sekali lagi. Kalau kita pergi tempat, katalah dekat RNR lah, tak ada kursi nak duduk. Lalu dalam masjid kita ada kursi kan. So, kita duduk yang secara Ingat, ya. Ingat, dalam soal tadi tak ada kursi nak duduk. InsyaAllah kita kena ingat bahawa kursi ni ini kalau kita ada pilihan, ya. Ya, kalau ada pilihan untuk nak duduk iftirash atau tawarruk, maka kita itu yang sewajarnya, ya, itu yang sewajarnya, itu iftirash atau tawarruk. Bukan bila solat duduk ni jangan kita terus bayang kursi, tak. Bila solat duduk sepatutnya kita bayangkan apa? Iftirash atau tawarruk, ya. Maka kursi ini hanya datang pertama kalau terpaksa, ya. Tapi kalau pilihan dia memilih untuk nak berkerusi, sedangkan dia mampu untuk iftirash atau tawarruk, maka kita kata itu menyalahi yang afdal. Bukan tak boleh, tetapi menyalahi yang afdal. Afdalnya kalau dia solat duduk secara pilihan, dia iftirash atau tawarruk, afdalnya. Bukan wajib. Kalau nak kata wajib, itu dia kena dalil yang tambahan, dalil sokongan. Boleh, insyaAllah. Saya melihat, ya, saya tengok ada bacaan doa iftitah di muka surat 376 tu, kerana menang, dia dah sama dengan apa yang kita baca sebagai doa selepas sembahyang tahajud. Yang mana? Yang mana nombor berapa? 376 bawah saya. Oh, okey. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardu wa man fihin. Dibaca bila? Dibaca sebagai doa selepas sembahyang tahajud pagi. Okey, betul. Semua sama saya tengok. Dibaca doa dibaca bila? Sebagai doa selepas sembahyang tahajud. Habis sembahyang tahajud, lepas itu baca doa ini kita dapat yang Doa selepas tahajud. bila dah habis sembahyang tahajud dah habis. Dia terduduk sekejap. Baca doa. Doa selepas tahajud. Ini doa kunut ke apa ni? Tak.
doa macam doa biasa, tapi ini lah doa jenis doa yang Dia perkataan biasa tu dalam kurungan besar tu. waktunya dah habis sembahyang, dah habis dah. Lepas tu dianjurkan lepas sembahyang kita nak berdoa kan. Maka doa yang Kita dianjurkan untuk nak berdoa, itu pun ada kurungan besar. InsyaAllah saya faham maksud tuan, iaitu menjadi kebiasaan masyarakat selepas solat tahajud atau solat tarawih tarawih bukan tarawih, Lanjut sunat. tahajud tadi. ini di luar Ramadan. Kan hari-hari yang Malam-malam. malam. Bulan Ramadan ke luar Ramadan? Doa ke dalam tak kisah. Oh, Sebenarnya tahajud bila-bila saja. tak, saya semua nak pastikan. Jadi dibaca doa ini. Yang saya tahu, doa ini yang saya tahulah. Sebab tu saya nak pastikan, sebab kadang-kadang ni amalan masyarakat macam-macam. Jadi kita kena pastikan apa yang betul. Yang saya nampak, doa ini dibaca ketika doa qunut dalam malam-malam terakhir bulan Ramadan. Doa qunut. Ini ketika solat tu. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Lepas tu ada yang jenis panjang, maka antara doa-doa yang ditambah adalah ni. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Maka dibaca doa ni. Sekarang saya dengar daripada tuan haji kita dibaca dalam doa tahajud lepas salat. Yang saya tahu dalam doa kunut ketika tarawih, malam-malam terakhir Ramadan. Tapi sekarang lepas doa tahajud, tinggal lagi amalan-amalan ini dibuktikan sejauh mana kesandaran dia kepada sunnah Nabi SAW. Tentang masalah tambahan doa ini dalam doa kunut ketika solat, ini tidak ada, tidak sabit. Doa kunut yang sabit daripada Nabi SAW sangat pendek je, pun menyalahi apa yang masyarakat baca juga. Masyarakat baca doa kunut ketika bulan Ramadan, doa kunut macam subuh ke? Yang sunnahnya lain. Ada sedikit tambahan. Saya tengok masyarakat baca ringkas sikit, panjang sikit. Itu yang sunnahnya. Tapi kalau sampai ditambah dengan doa-doa panjang macam ni, ini tidak sabit lagi. Ini kalau dalam doa kunut ketika solat tarawih. Lepas solat lagi tidak ada sabitnya daripada sunnah Nabi SAW. Kita kena perhatikan bahawa doa-doa Nabi SAW selepas solat sangat terhad. Siapa yang boleh ingat doa atau zikir selepas solat? Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ada yang lain? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa-doa yang sabit. Dia pendek-pendek je. Ada yang lain? Itu istighfar, zikir lah. Ini tentang doa. Doa yang Nabi baca. Doa dan zikir yang Nabi baca. Sangat dia pendek-pendek kalau kita perhatikan. Maka tidak ada doa yang panjang yang sabit daripada Nabi SAW selepas salat. Kita tengah cerita tentang selepas salat. Kalau ada yang kata, kalau ada yang beramal, maka dia perlu buktikanlah. Perlu buktikan bahawa doa ni pernah Nabi baca. Yang mana ikut kefahaman saya atau ilmu saya yang sedikit, tidak ada. Maka doa ini yang nombor 6 ni, halaman 376 ni, nombor 6, ini doa ini sabit dalam apa? Doa istiftah. Jadi ini pun kita pun terikatlah doa ini. Doa ini dibaca bila? Doa istiftah. Maka jangan Ni apa? Dia tonggang terbalikkan. Doa ni dibaca lepas solat pula. Doa dibaca ketika kunut pula. Ini jelas dia mentunggang terbalikkan doa.
Doa ni dibaca sebelum masuk tandas. Keluar tandas dibaca dulu doa ni ke? Dia nak berinovasi kan. Dia salah faham maksud kita jemu tadi. Ya. InsyaAllah dia tetap terikat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. InsyaAllah, ya. Tentang masalah doa, tentang masalah solat ketika duduk, ya, saya melihat ini adalah satu aspek yang perlu difahami, ya. Nampak macam mudah. Syarak dah bagi kelonggaran dah sebenarnya. Syarak dah beri kemudahan untuk solat duduk. Cuma saya melihat bahawa masyarakat ada kalanya mereka bersifat strict, ya, dan ada kala juga mereka bersifat cuai, ya. Di situ ada macam kontradiksi di dalam amalan mereka. Ada yang terlalu strict. Contohnya dalam masalah niat, kena lafaz, nawaitu usalli adh-dhuhur 4 rakaat imaman adaan lillahi ta'ala. Dia sangat strict, sehingga kalau tak baca tak sah. Ni sangat strict. Tapi kita lihat dalam amalan masyarakat juga ada yang kadang-kadang dicuai. Seperti mana yang saya lihat baru-baru ni, ya, jemaah yang sudah 40 hari di Mekah mengerjakan haji, ya. Saya dapat melihat ini dalam pengamatan saya lah, ya, yang sedikit ni. Beza antara jemaah haji bila dia pergi dengan bila dia balik. Saya dapat nampak perbezaan tu lah, ya. Bila dia pergi, dia orang solat sendiri-sendiri. Bila mula-mula sampai ke airport tu kan, airport kat Mekah tu, kat Jeddah tu, dia solat sendiri-sendiri, ya. Tapi saya dapat melihat semangat yang bagus ketika balik. Ini dah 40 hari dia dah kena tarbiyah dengan orang Arab kat sana, ke Masjid Haram, kat Masjid Nabi, dah kena tarbiyah. Dan dia pun hari-hari pergi ke Masjid Haram, pergi ke Masjid Nabi. Bagus. Saya nampak dia punya keberkesanan tu. Bila balik, solat subuh tak masuk lagi, semua dah baris dah. Azan subuh tak masuk lagi, semua dah baris. Sedangkan waktu subuh tak masuk lagi, tapi dia orang dah baris, standby. Menunjukkan semangat yang begitu tinggi di kalangan jemaah yang telah ditarbiyah selama 40 hari. Ini bukan khuruj, ya. Ini tempoh yang diambil untuk mereka di tanah Arab, ya, ketika mengerjakan haji. Semangat nak mengerjakan solat secara berjemaah. Tetapi betapa cepatnya rasa bangga saya dengan jemaah yang, ya, menjaga solat berjemaah tu ketika solat fardu. Apabila mereka naik ke terbang, saya melihat kalau solat fardu tadi, solat subuh tu, saya tu semangat. Sebelum masuk waktu lagi dah baris, ya. Tetapi bila masuk ke terbang, seakan-akan lupa semua tu. Saya tak nampak seorang pun solat. Subhanallah. Saya tak nampak seorang pun solat dalam kapal terbang tu. Semua makan, tidur, makan, tidur. Tak nampak solat tu. Kenapa? Wallahu alam. Saya sangka angkot saya adalah kerana kejahilan, kerana kurang tahu atau kurang prihatin tentang perlunya mereka solat walau dalam keadaan apa juga sekalipun. Ya, saya khawatir mereka ada tanggapan bahawa kalau nak solat fardu kena berdiri. Dah betul lah tu. Tapi nak kata kalau tak mampu berdiri, kena solat juga walaupun dalam keadaan duduk, walaupun dalam keadaan baring. Seperti kalau kita sakit, na'udzubillah, terlantar di hospital ke mana ke, tetap kena solat, ya. Kalau dah duduk dalam keadaan terbang tu, duduk macam tu kan, solat, ya, solat macam biasa. Allahu Akbar, baca Al-Fatihah macam biasa. Ketika nak rukuk ke depan sikit, kalau nak sujud, sandarkan lah atas kursi depan orang tu kan, dia sujud, ya. Tasyahud macam biasa, tasyahud, lepas tu bagi salam. Tapi ni akibat, tak tahulah, orang macam-macam, kejahilan, tak prihatin, atau saya takut dia malu-malu. Malu takut dibuat, nanti orang kata apa? Apa kau buat ni? Kan?
Adakah solat macam ni? Okeylah tu, daripada kau tak salat langsung. Kan? Jadi saya kira bila kita ada ilmu, bila kita ada kefahaman, kita akan jadi yakin. Ya. Maka kita tak akan peduli orang kata apa, atau apa orang buat. Kerana saya takut juga tengok diorang ni semua satu kata depan tu semua kan jemaah haji. Kawan dia tak buat, orang depan sana tak buat, belakang tak buat, dia pun tak buat lah. Nanti dia buat, orang kata apa? Kan? Ni masyarakat majmuk kan, dia sentiasa jaga orang kata apa. Ya, itu masalah. Ya. InsyaAllah. Baik, saya ingat kita berhenti dahulu. Ya. Dalam claim tu saya tak pernah lah nak tanya yang ustaz tu nak berdiri kat mana. Kalau saya duduk lah. So dalam keadaan tu tak boleh Ustaz, sebab ada siapa pergi ada tempat untuk solat, tapi saya tak pernah bertanya lah. Sebab mungkin tempat tu macam kalau lalang. Tak ada, itu bukan tempat solat. Saya masih tak dengar lagi ada dalam katerbang surau. Surau dalam masjid. I was told lah ada kalau ditanya ada tempat lah boleh lah, tapi saya tak pernah bertanya. Pun kalau kita perhatikan, ya, itu bukan tempat salat, ya. Dia ada satu ruang tapi bukan untuk salat. Itu untuk nak pramugara ke apa ke, ya, nak simpan makanan, bawa makanan semua. Itu bukan tempat salat. Jadi boleh tak salat kat situ? Saya kira tu tak boleh salat kat situ pun, ya. Kalau kita salat kat situ, itu jelas seperti kita salat kat kaki lima, ya. Boleh ke tiba-tiba ada orang semangat dia nak solat sunat kat sini? Boleh. Andai kan tiba ada seorang jemaah ke siapa ke datang, dia nak solat kat situ. Solat apa ni? Solat duha. Barangkali kalau kita tak faham, bagusnya dia. Tak bagus. Sampai dia berambat dia. Ini bukan tempat solat, kan? Nak solat, cari tempat dia. Tempat solat, kalau kita ada pilihan, tempat yang jauh daripada tempat lalu lalang. Orang nak lalu lalang, nak pergi toilet kadang, seperti dalam kata terbang tadi kan. Orang nak bawa makanan, bawa minuman ke apa, awak akan solat kat situ. Jadi ada persepsi yang salah di situ, ya. Akibat ke tak faham, ya. Maka ada orang kata, bagusnya dia jaga solat dia, sampai kalau mampu nak berdiri, dia berdiri. Dalam kata terbang, tengah ribut macam ni pun dia berdiri juga. Kan? Ya, itu salah faham, ya. Itu bukan tempat salat. Maka tak boleh, jangan diganggu. Hak jalan kena ingat, kan? Hak jalan, tempat orang lalu, tak kira kat mana, dalam kata terbang kat mana, perlu diraikan. Tempat orang lalu lalang, jangan kita nak berdiri nak solat, nak duduk nak berzikir, nak duduk nak bertapa ke, tak boleh. InsyaAllah. Jadi perlu dibetulkan kefahaman tu. Bila ada flight lama, saya tak sure bila yang subuh, kata lagi di Australia supposed to land 7 AM dah dari berat lah. Okay. So yang subuh kita nak Agak? Itu jawapan dia. Agak-agak. Tak, kita nak tengok macam sunrise. Masih 4 tingkap. Yang mampu, sedaya mampu. Jangan nak buka kalkulator, tak payah. Agak-agak je, ya. Habis ikhtiar pun ikut time kat Malaysia. Habis itu, ikut time kat Malaysia, tak ada masalah. Habis ikhtiar. Ya, kalau kita tahu waktu di kat tempat kita berada, atau waktu di tempat destinasi, kita ikut tempat waktu tu. Tapi kalau tak tahu, ikut time Malaysia. Jam kita pun masih tak tukar lagi, ikut time Malaysia. Itu sedaya mampu. Yang penting solat, tetap solat. Itu dia punya hujung pangkal dia, ya. Solat, tetap solat dalam keadaan apa sekalipun, ya. InsyaAllah. Baik, kita berhenti dahulu sebelum kita mulakan kuliah yang berikutnya.